Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi menyaksikan Gaspirasi musim yang kedua bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Sebelum tu macam biasa, nak sapa dulu, nak tahu macam mana keadaan anda semua di rumah, di mana sahaja anda berada. Saya sentiasa harapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, baik-baik sahaja. Dan namun kepada mereka yang mungkin sedang diduga dengan ujian ketika ini, satu je saya nak pesan. Walaupun kita tak pernah jumpa depan-depan, percayalah semuanya akan reda dan menjadi baik seperti sedia kala. Yang penting terus bertabah, okey? Gaspirasi musim yang kedua, pastinya kami angkat cerita komuniti yang lebih dekat di hati masyarakat. Penonton, pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup sebenarnya, tetapi pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Kita akan bersama pada kali ini dengan individu kaum sebop pertama yang memiliki double degree dan PhD. Nak tahu lebih lanjut, apa kata kita saksikan VT ini dahulu. Itulah tadi kaum sebop pertama yang berjaya memiliki PhD dan juga double degree melalui latar belakang pendidikan beliau. Kita bersama dengan pensyarah ini Mas, Dr. Alexan Nillian. Terima kasih sudi datang ke Gaspirasi, berkongsi kisah inspirasi bersama dengan penonton. Terima kasih Doktor. Terima kasih Gaspirasi dan Gas sendiri kerana menjemput saya pada kali ini. Sama-sama. Dan pastinya cerita doktor ini diharapkan agar dapat memberi manfaat kepada kita. Sebelum itu, apa kata kita tanya doktor dahulu mengenai kaum sebop ini. Kalau tak silap, kaum sebop ini lokaliti dan secara geografinya hanya mempunyai sekitar 4 kampung di seluruh Sarawak. Maksudnya, adakah kaum sebop ini adalah kaum minoriti di Sarawak, doktor? Untuk pengetahuan Gas dan para penonton juga, kaum sebop adalah di bawah salah satu sub-etnik orang Ulu. Okay. Dan penempatan kami kaum sebop hanya di Ulu Tinja, sebuah tempat di Baram, dan sungai yang tempat kami tempat tinggal adalah yang dikatakan Sungai Lemetiang. Okay. Lemetiang Ulu Tinja. Jadi di mana di sana saja kaum sebop yang ada di Sarawak ini. Sebagai seorang kaum sebop pertama berjaya memiliki PhD dan dalam double degree melalui latar belakang pendidikan beliau, bagaimana doktor rasa bahawa title ini boleh beri impak besar, boleh beri inspirasi terutamanya kepada golongan anak muda, lebih-lebih lagi daripada kaum sebop. Bagaimana doktor melihat perkara tersebut? Sebenarnya apabila saya sangat bersyukur apabila saya dilahirkan di kampung. Dan pada masa itu apabila melihat kekurangan yang ada Gas, lahir di kampung dan kehidupan yang saya boleh katakan sangat minimum dari segi segala aspek, dan itu sedikit sebanyak saya katakan bahawa saya perlu perubahan. Dan saya apabila melihat kepada kemajuan bangsa yang lain juga, mendengar daripada cerita daripada guru-guru yang ada pada masa itu, terdetik di hati saya bahawa kehidupan ini harus berubah. Iaitu yang saya boleh katakan perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi satu perubahan. Dan di sana motivasi saya hanya untuk mengubah kehidupan keluarga menjadi yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Dan saya sendiri pun tidak boleh melalui rutin yang sama setiap hari. Dan nasihat ibu bapa pun lebih kurang sama begini Gas. Kamu belajarlah rajin-rajin sampai universiti. Hanya itu saja nasihat ibu bapa, sampai universiti saja. Itu saja pemahaman kami pada masa itu. Maksudnya ibu bapa doktor tidak menentang perjalanan doktor untuk memperoleh PhD? Pada mulanya melihat segala keterbatasan yang ada dari segi kewangan, terus terang saya katakan
memang mereka katakan biar di hold dulu. Biar di hold dulu. Tunggu bekerja baru Kerja dulu. baru Dekat sambung bekerja, balik. baru dah sambung balik. Itu adalah nasihat. Ya, itu adalah nasihat mereka. Namun saya katakan alang-alang penyeluk perkasa Betul. biar sampai ke pangkal lengan. Saya tidak tahu masa depan bagaimana dan selagi peluang dibukakan pada masa itu juga gas. Selagi itu saya terus mengikut peluang-peluang yang ada dan sampailah saya menjadi menamatkan PhD. Dan poin ataupun titik poin yang banyak benar mengubah kehidupan saya adalah apabila saya diterima menjadi seorang pensyarah di Universiti Malaysia Sarawak. Dan sampai saat ini saya sangat bersyukur kerana menjadi salah seorang warga akademik di Unimas. Dan doktor berjaya keluar daripada kepompong tersebut. Alang-alang menyelok perkasam, biar sampai ke pangkal lengan, alang-alang dah belajar habis kan, baru kita bekerja. Tapi kita nak tanya doktor lah. Selepas doktor berpindah ke Miri, sebelum doktor berpindah ke Miri, Dr. Alison pernah bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Long Aton dekat Long Selapun Ulu Tinjar Barat. Kalau kita lihat gaya hidup anak-anak sekolah di bandar pada hari ini, doktor, mereka disajikan kalau setiap tahun nak masuk sekolah tu akan beli beg baru, kasut baru, bekas pensel baru dan sebagainya. Tapi macam mana gambaran kesusahan dan serba kekurangan yang bukan sahaja doktor alami, tetapi rakan-rakan seperjuangan doktor yang sama umur, kaum sebob di kampung tersebut, gambaran kehidupan itu yang menjadi perbandingan kepada anak-anak di bandar ini, doktor? Boleh doktor gambarkan? Itu saya katakan gas, apabila saya tidak menyangka pada masa ini saya telah melalui erti kesusahan, erti kekurangan pada masa itu. Sangat terbatas sekali apabila bersekolah di pedalaman. Dan kami tidak ada pilihan. Saya dilahirkan sebagai anak seorang petani, saya dilahirkan anak kampung, maka di sanalah tempat saya memulakan primary education. Jadi kemudahan asas terutamanya gas yang saya tidak boleh lupakan adalah di sekolah adalah air. Air bersih tidak ada, jadi air tidak diberikan kepada kami dari dapur asrama. Sebaliknya kami minum air air sungai. Air sungai. Ya, selama 6 tahun mentah-mentah dari sungai. Ya, mentah dan keruh itu. Selama 6 tahun saya bersekolah di sana gas. Tidak, anak sekarang mereka ada Tupperware yang sungguh cantik. Betul. Cantik sekali, mahal lagi. Tapi pada masa itu saya hanya membawa, saya katakan botol air Coca-Cola ataupun orange tu. Jadi itu yang saya bawakan ke sungai dan itu yang saya pegang hari-hari. Saya dapat kaitkanlah kehidupan doktor ini. So, melihat anak-anak yang orang kata bila mereka susah, kita perlu beri sokongan dan dorongan kepada mereka. Betul. Doktor, ada tak rakan seperjuangan doktor yang mungkin kalau doktor berjaya melepasi halangan tersebut, berjaya ke bandar, berjaya memperoleh PhD dan degree, ada tak rakan seperjuangan yang mungkin tewas dalam perjuangan ini dan mereka masih lagi dalam kepompong lama? Memang ada gas. Terus terang saya katakan saya seorang saja yang boleh melepaskan diri sampai ke PhD dan kemudian asas sebegitulah gas. Dan saya pernah juga di mana kekurangan yang ada di sekolah tidak ada banyak contohnya makanan. Kan ada bangun pagi, makan breakfast tengah hari dan malam. Tapi takkan budak sekolah di pertengahan tu kami lapar. Dan rumah panjang memang pilihan pun ada, tapi apabila kami lapar itu saya tak boleh lupakan apabila saya dengan kawan saya mencari tumbuhan hutan yang kalau warna ungu tu kami makan. Dan pernah juga lapar di mana makan kulit pokok senar. Dan makan kulit pokok senar sebab lapar, sebab tidak ada dibagi makanan, tidak ada. Saya tidak tahu bagaimana sekolah pada masa itu tidak diberi makanan di pertengahan itu. Doktor, dan kalau malam bekalan elektrik macam mana semasa belajar? Kami gunakan generator. Dan ada masa tertentu saja. Dan pada masa itu kesedaran pendidikan tidak berapa mendalam dalam diri saya. Jadi yang penting habis belajar, that is it. Dan selain daripada air, of course, yang saya katakan tadi, di mana pernah terjadi gas, di tempat itu ada wabak kolera tahun. Jadi imagine orang di kampung, hulu kampung sekolah kami telah meninggal. Jadi namun begitu setelah disaring, kami semua selamatlah, kami tidak terkena jangkitan itu. Dan ini tidak pernah menghalang semangat seorang insan. Saya tolak tepi gelaran doktor tu, Alexon Nilian, untuk menjadi kaum sebab pertama, bukan sahaja memiliki PhD,
tetapi dalam double degree melalui latar belakang pendidikan beliau, kita nak tanya apa sebenarnya yang menjadi eye opener ataupun pembuka mata kepada Dr. Erikson ini untuk berjaya memperoleh PhD dalam latar belakang pendidikan beliau, tak kala dikelilingi oleh komuniti yang tak payahlah nak belajar jauh-jauh, sekolah rendah dah tak apa, asalkan kau dapat jana pendapatan untuk keluarga. Betul. Apa yang menjadi eye opener kepada doktor yang ke mana-mana Gaspirasi musim kedua? Sehinggalah saya berjaya mendapat pekerjaan. Itu yang benar-benar membuka mata dan fikiran mereka bahawa belajar pelajaran pendidikan setinggi PhD mampu memberi pekerjaan yang sangat menjamin masa depan seseorang. Kembali lagi dalam Gaspirasi, penonton, pendidikan ibarat akar yang pahit tapi hasilnya manis dan kejayaan yang dimiliki itu akan menjadi satu pencapaian yang sangat bermakna. Kita masih lagi bersama dengan individu kaum sebok pertama yang berjaya memiliki PhD dan double degree melalui latar belakang pendidikan beliau. Doktor, apabila dikelilingi oleh komuniti ataupun persekitaran yang merasakan bahawa pendidikan ini tidak penting, yang mana ibu bapa kaum sebab di perkampungan doktor pernah menyatakan kepada anak-anak mereka cukup sampai ke sekolah rendah saja, tak payah nak masuk ke sekolah menengah kerana masa depan tidak akan cerah pun melalui pendidikan. Apabila ditentang oleh pemikiran yang macam ni, apa yang menjadi eye opener ataupun pembuka mata kepada doktor untuk terus buktikan salah, pendidikan itu penting? Apa yang menjadi eye opener kepada doktor? Semestinya Gas, dari kecil saya ditanam benih oleh arwah datuk saya sendiri bahawa beliau tahu sebab beliau saja yang banyak keluar daripada kampung kami dan pergi bersama dengan ketua kampung yang lain, dan di sana beliau melihat apa pendidikan mampu lakukan bangsa lain boleh maju, dan apabila dia datang kepada saya dia berkongsi bahawa dia katakan, Alex, satu hari nanti bila kamu berjaya ingatlah bangsa kita, sebab datuk saya adalah arwah datuk saya adalah bekas ketua kampung. Jadi dia yang mula-mula menanam benih itu ke saya dan semestinya juga ke ibu bapa saya, dan itulah saya katakan Gas, mereka hanya tahu bahawa belajar rajin-rajin sampai universiti. Itu saja pengetahuan mereka, dan mereka tidak tahu macam mana universiti itu, macam mana perjalanan ke universiti itu. Namun kerana ibu bapa saya melihat juga bahawa salah satu alternatif, dan saya sendiri juga melihat bahawa alternatif lain untuk kami mengeluarkan diri saya daripada di hutan sana, tinggal di hutan di ulu sungai adalah melalui pendidikan. Alternatif dia adalah melalui pendidikan, dan di sana saya pergi sekolah menengah, dan di sekolah menengah saya berjumpa kelompok sosial saya semakin besar, dan apabila saya pergi universiti makin membesar. Dan apabila itu saya melihat banyak orang berjaya dan apa pendidikan mampu boleh lakukan pada mereka. Namun saya pun katakan kalau mereka boleh lakukan, mustahil juga saya tidak dapat lakukan. Tak mustahil untuk doktor berjaya juga dalam pendidikan. Namun yang menjadi cabaran saya Gas adalah penggunaan bahasa Inggeris. Dan itu sangat memberi kesan yang mendalam kepada saya sampai sekarang ini. Kerana jurusan sains itu adalah menggunakan bahasa Inggeris. Sebenarnya terus terang juga saya kata Gas, PhD itu sendiri tidak memberi apa-apa sangat kesan kepada mereka. Sehinggalah saya berjaya mendapat pekerjaan. Itu yang benar-benar membuka mata dan fikiran mereka bahawa belajar pelajaran pendidikan setinggi PhD mampu memberi pekerjaan yang sangat menjamin masa depan seseorang. Dan pernah Gas, apabila saya balik kampung dan saya ingin mendaftar untuk PhD dan family saya tidak membenarkan. Family saya tidak membenarkan kerana juga faktor kesihatan juga pada masa itu. Saya ada sedikit sebanyak ada masalah kesihatan juga di sana yang tiba-tiba terganggu. Dan mereka katakan hold dulu dan kamu berehat dulu kerana kamu telah menghabiskan master juga pada masa itu. Namun yang paling penting adalah family sendirilah, ibu bapa saya sendiri. Mau tidak mau bahawa ibu bapa saya yang memberi authority kepada saya jika saya mau pergi ke tidak. Saya sangat bersyukur punya ibu bapa yang sangat menyokong sangat suportif dan memberi kepercayaan yang 100% kepada saya untuk saya mencoret masa depan sendiri. Apabila doktor berjaya membuktikan bahawa kesusahan hidup, halangan, tak ada beg baru, tak ada kasut baru, bukan satu alasan untuk kita gagal dalam pendidikan, boleh berjaya sebenarnya sehingga ke peringkat PhD.
bagaimana ini pula boleh menjadi eye opener ataupun pembuka mata kepada generasi penduduk kaum Sebop pada hari ini, Doktor? Ya, kerana segala sumbangan sebenarnya, guys, dan apa yang saya telah lakukan dan perjalanan seseorang, contohnya graduan itu sebenarnya bermula apabila mendapat pekerjaan. Jadi apabila saya mendapat pekerjaan dari seorang pensyarah yang memberi platform yang sangat besar kepada saya untuk saya menjangkau lebih banyak komuniti, bukan saja di dalam Sebop komuniti tapi di luar Sebop maupun di bandar sendiri. Saya sendiri sangat aktif dengan advokasi saya, education is a key to success, di mana banyak fokus kepada orang-orang di luar bandar. Dan motivasi ini saya telah berikan dan telah sampaikan rasanya hampir 100 kali, guys, 100 sesi yang saya pernah lakukan. Dan kerana pandemik ini maka saya tidak dapat bergerak, dan dari sana mereka melihat, wow, banyak sebenarnya PhD boleh lakukan kepada seseorang. Saya tertanyalah dari tadi, masa belajar ni kan sampai ke peringkat PhD, kewangan agak terhad daripada keluarga dari kampung. Beasiswa yang diterima cukup tak untuk menampung ke kena buat kerja separuh masa juga? Boleh kongsikan apa antara pekerjaan separuh masa yang pernah dilakukan oleh Dr. Alexander Nilian yang kini seorang pensyarah di UNIMAS? Apa antara pekerjaan separuh masa yang pernah dibuat sebelum ini? Kami sekeluarga adik-beradik dididik oleh ibu bapa untuk sentiasa mandiri. Jadi sebelum saya ke universiti menyambungkan degree, saya telah bekerja banyak sebenarnya, guys, menjadi waiter di restoran, pelayan di restoran. Ya, pelayan di restoran. Saya pernah jadi bellboy di hotel dan saya pernah kerja laundry dan macam-macam pekerjaan sales assistant sebelum pergi, hanya untuk menambah jumlah kewangan yang diberikan selain diberi oleh keluarga-keluarga yang lain. Dan apabila sampai ke degree sendiri, saya bekerja sebagai pembantu library dan di sana master dan PhD saya ada beasiswa. Namun begitu boleh saya katakan kena cari juga kerana saya tidak mau bergantung. Saya pernah, guys, masa pengajian master saya, saya bangun 5:30 pagi dan saya berjalan kaki dari rumah sewa saya sampai ke makmal saya 2 jam. 2 jam setiap hari berjalan kaki. Berjalan kaki 5:30 setiap hari. Setiap hari berbekalkan satu payung saja. Kerana tidak ada kenderaan. Ada juga kawan yang lain. Kuat semangat doktor. Ya, saya tidak sangka, guys, pada masa tak itu nak mengalah, tak nak balik kampung. Tak nak rasa macam dah lah, lupakanlah PhD ni, balik je kampung. Tak ada rasa macam tu. Kerana, guys, yang saya katakan adalah alang-alang penyuluh perkasa dia sampai kepada galangan, dan saya mau perubahan itu. Doktor, harga yang perlu dibayar masa bersama dengan keluarga. Online dekat, dapat belajar dekat-dekat dengan keluarga. Kalau ada yang sakit, meninggal, senang nak jenguk kan. Betul. Kalau doktor macam mana? Bila tak dapat balik kampung macam ni, apa yang doktor pernah kesalkan mungkin? Sekali lagi saya katakan bahawa salah satu harga yang saya bayar adalah sepanjang pengajian saya daripada degree sampai PhD itu, saya kehilangan 2 peribadi yang sangat dekat dengan saya. Iaitu datuk dan nenek saya sendiri. Kerana dari kecil saya dijaga oleh mereka sementara ibu bapa saya bekerja di luar. Jadi value itu selalu ditanam oleh datuk saya. Dan masa degree, masa itu tidak ada guna screen phone kan, guna phone yang number yang biasa. Bila orang mengatakan dapat call nangis-nangis di Miri, Alex, datuk kamu sudah meninggal. Jadi pada masa itu, guys, saya tak dapat balik. Saya tak boleh beli tiket kerana saya tak ada duit untuk balik. Jadi apabila di degree itu, saya pergi, saya seorang, nangislah seorang-seorang. Terus terang saya katakan memang saya ada nangis seorang-seorang. Itu dan mendiang datuk yang memberi nasihat kepada doktor untuk saya meneruskan pendidikan. Dan doktor tak berkesempatan di hari pengebumian beliau. Ya, di hari pengebumian dia sebab masa itu dibawa ke kampung. Jadi connection tak ada, saya call tidak dapat dah sebab semua orang dah sampai di kampung. Dan itu adalah penyesalan yang saya rasa sampai ke sini hari ini, kesan dia sampai hari ini saat ini kesan dia masih ada. Kerana saya percaya mendiang datuk doktor sekarang bangga dengan pencapaian doktor, kerana inilah hasilnya nasihat yang diberi dahulu sekarang mendapat gelaran dan title kaum Sebop pertama yang berjaya memiliki PhD dan dalam double degree melalui pendidikan beliau. Bila balik ke kampung menziarahi pusara mendiang datuk, apa boleh dikongsikan kata-kata doktor kepada mendiang datuk? Kerana rindu ni masa tu tak ada video call lagi kan? Video call semua. Apa kata-kata doktor kepada mendiang? Sebab kawasan perkuburan kami itu, guys, jauh dari kampung dan datuk saya ada di
paling atas bukit sekali. Jadi jarang orang pergi. Okey. Jadi saya tidak kesempatan untuk pergi sampai hampir 10 tahun. Selepas Datuk Selangor pun saya tak pernah pergi. Namun begitu saya kehilangan yang kedua adalah nenek saya sendiri. Nenek saya seorang yang selalu dekat dengan saya, yang menjaga saya apabila saya bersekolah, dan masa itu dia meninggal apabila saya masih di PhD lagi, masih PhD, dan namun di saat yang terakhir itu saya tidak dapat bersama dia. Apa nama mendiang Datuk Doktor? Nama mendiang datuk saya adalah Usat. Usat, dan nenek saya adalah Gerab. Mendiang Usat. Usat. Doktor, kalau boleh saya pergi ke sana. Kalau boleh doktor kongsikan kepada penonton, ya, kepada kalau boleh kamera ikut juga, apa yang doktor ingin sampaikan kepada mendiang Usat mengenai kejayaan doktor pada hari ini, silakan. Kepada Datuk Usat dan nenek saya, Gerab, saya percaya apa yang saya ada pada masa ini adalah salah satu kebanggaan yang ada pada kedua nenek datuk saya, dan segala apa yang saya bayar, harga sebuah proses, harga sebuah pengorbanan selama ini, saya merasakan sangat berbaloi. Dan saya pernah menyimpan hajat juga kepada kedua orang, datuk dan nenek saya. Jika saya sudah menghabiskan PhD dan saya sudah bekerja, saya ingin bawa mereka tinggal bersama saya ataupun membawa mereka ke Dewan Convocation. Namun itu tidak menjadi kenyataan. Namun sebaliknya saya lebih menghargai kedua orang tua saya. Dan saya bersyukur kerana masih ada kedua orang tua saya yang boleh saya katakan represent figure kepada nenek dan datuk saya. Dan selama bertahun-tahun, 10 tahun, 12 hingga 10 tahun, saya masih dibayangi dengan rasa kekesalan juga sebenarnya. Sehingga kan mereka selalu muncul dalam mimpi, ya, sampai tahun lepas tu masih ada, kerana saya merasakan bahawa kehilangan itu. Jangan pernah pandang rendah terhadap kekuatan pendidikan. Ini dibuktikan oleh Dr. Alison. Bukan sahaja pendidikan itu mengubah nasib keluarga doktor, tetapi percaya tak, kerana nasihat Datuk Doktor itu, pendidikan itu berjaya mengubah persepsi keseluruhan kaum sebok di Malaysia. Selepas ini kita nak tanya, cukup ke pendidikan? Cukup ke PhD? Apa lagi kejayaan yang perlu untuk buktikan bahawa doktor dapat memberi inspirasi kepada anak-anak muda, lebih-lebih lagi kaum sebok di Sarawak. Semuanya selepas ini, Gaspirasi musim yang kedua. Nilai yang saya katakan adalah nilai kebersamaan ataupun bergotong royong, yang kami namakan dalam bahasa sebok itu cenguyun. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya, Ghazali Zawawi dan Dr. Alexson. Kali ini dalam Gaspirasi, Doktor, kau boleh ceritakan mengenai budaya dan tradisi kaum sebok. Kalau Iban ada tarian ngajat. Kalau Melayu mungkin kita ada makanan seperti nasi lemak dan sebagainya. Kalau kaum sebok, boleh Doktor ceritakan lebih lanjut mengenai tradisi dan budaya kaum ini. Disebabkan sebop adalah salah satu etnik orang Ulu, jadi dari segi pemakaian rasanya tidak ada jauh perbezaan. Namun yang menjadi kita punya keunikan sebop adalah budaya ataupun nilai. Nilai yang saya katakan adalah nilai kebersamaan ataupun bergotong royong, yang kami namakan dalam bahasa sebop itu cenguyun. Jadi cenguyun. Cenguyun ini adalah itu budaya yang diamalkan di kampung. Contohnya dalam membuat segala aktiviti harian, contohnya membuat padi huma contohnya. Jadi pada hari ini tempat saya, pada esok tempat gas, dan sebanyak 30
pintu itu, maka sebanyak 30 pintu lah orang akan pergi. Jadi pada masa itu pesta dia akan jadi meriah. Jadi meriah, dan terutamanya apabila berkenaan dengan padi lah. Dan selain itu gas, makanan. makanan. Ini favorite ni. Jadi Makanan sentiasa part yang kita tunggu-tunggu kan. Kalau Melayu mungkin kita ada nasi lemak, kalau di Sarawak hari raya ada kuih hati parik, kek belacan lah. Kalau kaum Sebok pula doktor, apa makanan dia? Sebab satu ketika dulu selain daripada nasi itu ubi. Jadi apa-apa yang berasaskan ubi ia menjadi makanan ruji masyarakat Sebok pada ketika dulu. Dan itu salah satu dia adalah yang kita katakan, yang saya selalu kongsikan, awak. Awak ini adalah ubi. Awak. Okay. Awak adalah tepung ubi dicampur dengan daging dan dijadikan bubur sebegitu, dan menjadi kegemaran saya lah saat apabila saya punya ibu selalu masakkan untuk saya. Dan selain daripada itu adalah apa-apa kuih dan daripada yang penting dia ubi. Jadi ubi ini proses dia adalah sangat saya boleh katakan sangat unik, kerana daripada ubi itu diambil daripada tanah, sehinggalah dia di tanah, dan dia katakan ditapis tu menggunakan kaki di perahu, dan itu yang selalu yang kami namakan sebagai metiak dalam bahasa orang Sebok. Tadi metiak. Awak ni metiak. Metiak pun dibuat bahannya daripada ubi juga. Ya, metiak adalah sejenis teknikal yang itu untuk kami pijak ubi tu. Hampas ubi lah dipijak, dan ada dia punya dia punya tepung tu. Jadi tepung ini yang selalu dijadikan, kita katakan, sebagai makanan ruji lah, makanan ruji selain daripada kuih muih dan juga nao kami katakan dalam bahasa Sebok. Jadi ada banyak lagi lah gas sebenarnya selain daripada itu. Kalau lah cakap macam ni saya suka tengok gaspirasi dalam bahasa kaum Sebok. Agak-agaknya macam mana doktor? Awak perlu mecan gaspirasi. Awak perlu mecan gaspirasi. Kelu. Saya dengar macam perkataan S. Kaum Sebok ni perkataan S dia macam macam mana dia cakap? Dia tukar S tu macam bunyi C. Kebanyakan dalam bahasa Sebok S tu akan jadi C. Mecan lah. Sungai. Sungai. Ya. Jadi sepanjang membuat penyelidikan bahasa bersama dengan Dewan Bahasa Perpustakaan, kami mendapati bahawa keunikan kami adalah sungai. Jadi senang untuk bahasa dia. Doktor, ada macam bukukan tak bahasa ni dengan usaha dengan DBP ada? Ya, setakat ini kami telah mengeluarkan satu buku, dan iaitu Kamus Data Sebok. Bersama dengan informan yang lain, saya menjadikan ini sebagai satu sumbangan. Dan satu hari nanti mungkin cabaran dia bagi golongan minoriti adalah tidak ada praktis lagi bahasa-bahasa, dan saya tidak mahu dia pupus satu hari. Sebagai seorang yang memenangi tempat ketiga Mr. Sarawak Cultural 2014, apa perancangan doktor? Ya, sekarang ini orang dah tahu sedikit kehadiran, kewujudan kaum Sebok ini. Tapi selepas ini, apa perancangan doktor untuk perkenalkan lagi dengan lebih meluas budaya, tradisi, sejarah, apa-apa yang berkaitan dengan kaum Sebok ini, bukan saja di seluruh Malaysia, tetapi di peringkat antarabangsa. Apa yang dalam kepala doktor? Apa yang doktor ingin lakukan? Semestinya gas itu yang saya lakukan sepanjang sebelum ini dan sampai hari inilah. Dan saya terbuka dengan segala event. Kalau ada event, saya pernah buat coffee talk, dan saya juga menyertai pertandingan kebudayaan, kebudayaan untuk mempromosi bahasa Sebok. Dan saya ada. Jadi pertandingan kebudayaan, kerana itulah saya pada masa itu adalah saya memenangi pertandingan yang katakan pertandingan keling lah dalam ini kan 3 tahun berturut-turut. Ada lagu spesifik tak daripada kaum Sebok ni? Apa dia? Lagu selalunya ada, tapi dia katakan boan lah. Boan kami namakan, di mana ia dinyanyikan sangat puitis. Boleh nyanyikan sedikit lagu kaum Sebok? Boleh? Saya tidak praktiskan. Saya benar-benar minta maaf kerana ia banyak dipraktiskan oleh orang-orang yang tua lah. Namun untuk preserve the culture, saya sangat berbuka hati kepada semua penyelidik yang ada di luar. Contohnya kalau ingin memberi sumbangan dalam membantu kaum Sebok, dan benda ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh saya seorang. Inilah hasilnya. Jadi, doktor, bukan sahaja pendidikan, tapi pada masa yang sama perasan tak tradisi budaya dapat diangkat sekali melalui kejayaan asas itu tadi, iaitu pendidikan. Sebab itu kita kena berani keluar daripada kepompong, cuba sesuatu yang baru, tingkatkan self enrichment diri. Tapi cukup ke pendidikan?
Bagaimana dengan bidang hiburan, bidang sukan dan sebagainya? Kita perlukan kualiti ini daripada anak-anak kaum sebab. Jika selepas ini kita nak tanya Dr. Alexson, Gaspirasi musim yang kedua. 2 minggu sebelum saya submit thesis PhD, Okey. saya katakan saya give up. Selamat tuai ke Gaspirasi. Itu kalau dalam bahasa kaum sebab. Kalau bahasa Melayunya, selamat kembali menyaksikan Gaspirasi. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Alexson, individu kaum sebab pertama yang berjaya memiliki PhD dan double degree melalui latar belakang pendidikan beliau. Tapi, cukupkah hanya pendidikan? Bagaimana dengan bidang hiburan, bidang sukan dan sebagainya, Doktor? Bagaimana kejayaan doktor pada hari ini sebenarnya boleh menjadi pembuka jalan pula kepada anak-anak muda di kaum sebab ni yang jauh di pedalaman ini untuk bukan sahaja berjaya dalam bidang pendidikan tetapi dalam apa-apa bidang yang mereka minati. Pandangan doktor. So itulah apabila saya balik ke kampung gas, saya berkata kepada mereka dan berkongsi kepada mereka bahawa jangan membataskan kejayaan itu berdasarkan setinggi mana pendidikan. Karena secara tidak langsung ia akan membataskan potensi-potensi anak sebab yang lain. Jadi saya katakan mereka, jika anak itu berpotensi, contohnya menjadi YouTuber, jadilah YouTuber yang terbaik, menjadi content creator, jadilah content creator, menjadi penari, jadilah penari yang terbaik. Saya katakan mereka jangan membataskan potensi mereka ini. Namun kerana pada masa saya ketika dulu, saya tidak ada figure. Kerjaan tu pendidikan sebagaimana. Namun I'm so blessed kerana di dalam perjalanan kehidupan saya daripada kampung sampai ke bandar yang besar, saya mempunyai mentor. Mungkin generasi hari ini di kaum sebab bertuah kerana ada role model dah untuk mereka berjaya dalam pendidikan, dalam apa-apa saja bidang yang mereka minati, mereka dah ada sumber rujukan, iaitu doktor sebagai batch pertama kepada kejayaan ini. Kalau doktor sendiri dahulu tak ada orang yang nak jadi rujuk dan menjadi individu kaum sebab pertama, pemecah dominasi ini, siapa sumber kekuatan doktor? Semestinya kalau sumber kekuatan tugas, of course, keluarga saya dan ibu bapa saya dan semestinya bangsa saya sendiri. Siapa yang doktor selalu rujuk untuk orang kata berjaya untuk peroleh PhD ini? Sebab sebelum ini tak ada yang daripada kaum sebab kan? Doktor adalah yang pertama. Apa yang selalu menjadi rujukan doktor? Itu yang saya katakan tadi, bahawa saya dikelilingi oleh banyak mentor. Kebanyakan proses menghala sampai sekarang pun saya dimentor oleh terlalu banyak pihak, baik dari segi jasmani datuk saya sendiri dan mendiang datuk saya sendiri, dan juga dari segi contohnya dari segi pekerjaan saya pun ada mentor. Jadi mereka inilah yang sebenarnya menjadi tulang belakang. Dan untuk pengetahuan gas, 2 minggu sebelum saya submit thesis PhD, saya katakan saya give up. 2 minggu saya mau hantar dah last sekali thesis PhD. Saya katakan saya give up dan saya tidak mau lagi. Dan pada masa itu dah terbayang bahawa saya keluar, pengorbanan saya tidak akan berbaloi. Dan saya tidak akan sikit lagi. Tapi peribadi-peribadi ini gas yang melihat elek sikit lagi, saya percaya kamu mampu boleh lakukan. Jadi mereka lah yang siapa individu tersebut doktor? Kau boleh diungkapkan di sini siapakah di antara mereka yang menjadi pembakar semangat doktor pada masa itu? Jadi pada masa itu adalah individu-individu dari komuniti Borneo sendiri, dan mereka lah yang menjadi seperti abang angkat, kakak angkat saya yang boleh dikatakan menjaga saya secara bukan saja spiritual tapi emosi. Dari segi kita tahu anak-anak muda kan, banyak juga cabaran dia. Jadi mereka yang selalu monitor saya bagaimana dia punya pertumbuhan kerohanian, mungkin dari segi emosi. Jadi berbeza kan perjalanan hidup doktor kalau kita bandingkan dengan zaman kanak-kanak kita ataupun mungkin
anak-anak kita, mungkin kita lebih bertuah. Mereka kadang-kadang kalau nak makan kepak ayam goreng macam menang loteri. Betul. Dan doktor ada buka kedai runcit tau kat pedalaman. Dan kedai runcit itu ada menjual barangan-barangan yang dari bandar. Betul. Lepas tu dapatlah dirasai oleh penduduk Betul. kampung di perkampungan Sebok. Nak tanya, apa produk yang kata menjadi demand? Mesti mi segera? Betul. Mi segera. Ini segera, dan sebab dia barang yang lama. Okey. Dan juga sebelum idea kedai runcit Okey. ni gas adalah kerana apabila mereka mau dapat 1 kilo gula, mereka harus pakai transport daripada kampung, bayar RM80 hanya sekadar untuk membeli 1 kg gula saja ataupun berapa gram gula lah. Jadi kerana itu saya melihat keperluan di sana, dan saya bekerjasama dengan keluarga untuk bukalah satu kedai runcit yang sederhana pun tidak apa, yang pentingnya ada kemudahan di sana daripada mereka datang pergi jauh ke bandar semata-mata mau beli barang sebegini. Dan doktor menjadi jambatan penghubung kepada peranan tersebut. Wahai anak-anak di luar bandar, sekiranya anda terpaksa belajar menggunakan lampu pelita, menyejukkannya, air berkarbonat dalam tin tu letak dalam plastik, letak dalam sungai sebab tak ada peti ais kan. Nak bagi dia sejuk, percayalah pengalaman itulah yang mengajar anda menjadi manusia. Doktor setuju? Betul. Pengalaman tersebut menjadikan doktor sebagai seorang manusia yang lebih kuat pada hari ini. Mungkin anak-anak di luar sana sekarang ini doktor, anak-anak muda bukan sahaja di bandar dan di luar bandar, mereka menonton doktor pada ketika ini. Mereka melihat bahawa setelah mendengar perbualan kita, mereka rasa ada sinar harapan dalam perjalanan hidup mereka. Walaupun mereka susah, mungkin terbatas oleh pendapatan ibu bapa dan sebagainya. Boleh tak tolong doktor bagi pesanan kepada mereka supaya jangan patah semangat, terus cuba untuk ubah nasib diri dan keluarga. Silakan doktor. Jadi kepada anak-anak muda ataupun ibu bapa di luar, saya memahami perasaan serba kekurangan kerana saya pernah melalui. Orang katakan orang yang pernah melalui sahaja dapat merasakan apa keperitan sebuah erti kekurangan. Dan dengan keadaan yang sekarang, pandemik sekarang, banyak efek kepada maupun secara sosioekonomi. Saya selalu katakan diri saya, biar merangkak, yang penting berjalan. Dan dengan keadaan sekarang, orang yang kuat, bukan dari segi fizikal, mental, adalah orang yang akan sampai ke finishing line. Biar kita sampai finish strong, finish well. Jadi kepada yang ada di luar, saya percaya jika saya sampai ke saat ini berada di sini dengan serba kekurangan, keterbatasan yang ada seperti saya kongsikan, saya percaya dengan segala kemudahan yang ada, anda mampu lebih lakukan daripada saya. Dan mungkin lagi hebat daripada apa yang saya lakukan. Apa sahaja bidang, tak kisahlah pendidikan, content creator ke, hiburan ke, sukan ke, yang penting anda jangan patah semangat. Percayalah anak-anak muda di luar sana, hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Ini buktinya. Terima kasih Dr. Allison sedi bersama kami di Gaspirasi. Banyak perkongsian yang memberikan inspirasi kepada mereka di luar sana. Dan di kesempatan ini nak ucapkan terima kasih juga kepada The Waterfront Hotel kerana menaja lokasi penggambaran kami pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi insya-Allah hanya di Gaspirasi musim yang kedua. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Mupok dolok. Terus positif.